Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Allah izinkan kita menyambung kembali kitab Penawar Hati yang kita bacakan sebelum ini, kemudian kita berhenti sekejap sebab cikgunya tak ada. So cikgunya dah datang, kita sambung balik. Baik. So hari tu kita sampai dekat mana saya pun dah lupa. Muka surat 10. Muka surat 10 iaitu tentang telinga. Tentang lidah. Baik, macam mana muka surat 10 ada lidah? Saya punya, muka surat 12 saya punya. Yang cetakan baru mungkin 10, saya punya pasal yang ketiga berkaitan tentang lidah. Start daripada awal ke hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang. Okey. Baik. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah Allah menjadikan kita orang yang Allah berikan nikmat anggota tubuh badan yang lengkap. Tetapi setiap nikmat anggota tubuh badan yang lengkap ini akan dipertanggungjawabkan kembali di hadapan Allah ketika kita dibawa untuk menghadap orang Tuhan Rabbul Jalil. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal absar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu kadang-kala suka mengambil peduli pada benda yang kalian tidak mengetahui tentang hakikatnya. Ingat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, semuanya akan dipertanggungjawabkan satu. Yang kedua datang daripada juga ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Ma yulqidu minhu qawlin." Tidaklah seseorang itu bila dia bercakap dengan lafaz yang disebut daripada menggunakan lidah nikmat yang Allah bagi, walaupun hanya dengan satu lafaz tanpa bunyi, maksudnya tanpa perkataan, ada lafaz sahaja, illa melainkan bagi pertuturan percakapan lafaz tersebut, ladaihi bagi perkataan itu, raqibun atid, iaitu malaikat yang sentiasa bertugas sampai hari kiamat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri manusia. Baik, maka bertitik tolak daripada dua ayat Al-Quran yang kita bacakan ini, dapatlah kita faham rupa-rupanya Allah ni bukan sekadar dia panggil kita macam dalam mahkamah kemudian dia tanya, tetapi yang lebih dahsyat, ditanya itu berdasarkan kepada setiap anggota yang melakukan perbuatan tersebut. Baik, Allah bawa lagi datang ayat yang lain supaya hati-hati manusia ni rasa gerun dan takut pada Allah. Akhirnya dia taat. Allah kata, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Baik, menariknya ayat ni Allah kata hari kami kunci, kami peteri, kami tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami Allah kata sendiri akan tutup mulut. Rupa-rupanya mulut ni Allah bagi bercakap ni ketika kat dunia. Tapi sampai ke satu peringkat mulut tak boleh cakap lagi. Bila ni hari dihadapkan manusia di hadapan Allah. Siapa yang bercakap? Wa tukallimuna aydihim, yang bercakapnya tangan. Kita baca ayat Yasin ini, kita dah rasa maknanya di akhirat kelak nanti tangan berkata-kata. Ya. Sebahagian mufassirin, ahli tafsir muasirah yang ada pada hari ini mentafsirkan dengan berkata
Hari itu bukanlah hari kiamat semata-mata, bahkan kat dunia lagi rupa-rupanya tangan dah pun menggantikan tempat mulut. Jumpa dengan orang, salam pun tak keluar daripada mulut. Jiran sebelah rumah pun dia tak pernah bertegur siapa. Tapi sekali dia masuk dalam Facebook, Masya Allah, ramahnya bercakap. Semua Facebook orang dia nak komen. Baik. So menunjukkan kadang-kala mulut tak cakap, tapi tangan bercakap. Rupa-rupanya tangan yang bercakap ini, walaupun Al-Quran kata tangan bercakap ini di akhirat, tapi sebenarnya belum sampai akhirat lagi pun dah membuktikan kebenaran ayat Allah ini. Rupa-rupanya tangan boleh ganti lidah. Macam mana tangan boleh ganti lidah? Hari ini ramai orang dia bercakapnya kurang, tapi dia menulis banyak. Dan tulisan itu adalah wakil daripada mulutnya. Dan apa yang dituturkan oleh mulut, yang diterjemahkan oleh tangan tadi, datang pula daripada hatinya. Dan inilah kalau siapa ingat, kita baca daripada bab yang pertama daripada kitab ini, kita kata controller untuk seluruh anggota kita yang kita ada ini, maka dikontrolkan oleh satu benda. Benda yang lembek, lembut duduk kat dalam badan, iaitu hati. Iza salahat, salahal jasadu kulluh. Bila dia baik, baik seluruh jasad. Wa idza fasadat, fasada jasadu kulluh. Bila dia rosak, rosak seluruh jasad. Ala wahyal qalb, dan itulah dikenali dengan hati. Baik, maka hati ini bersih dan kotor, menatijahkan baik dan buruk pada perlakuan kita yang diterjemahkan oleh setiap anggota tubuh badan. Baik, oleh sebab itu Allah jadikan lidah kepada manusia ada manfaat, dan lidah boleh mendatangkan mudarat. Maka banyak tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah. Wa ja'alna kulla syai'in sababa fa atba'a sababa. Allah jadikan setiap sesuatu itu asbab dan musababnya, sehingga menjadikan manusia di akhirat kelak mereka akan rasa rugi dan menyesal di atas perlanggaran anggota-anggota tadi yang kita sebutkan ni, atas larangan Allah. Ketika manusia dibawa dan dihadapkan di hadapan Allah di hari akhirat kelak, maka mereka pun berkata, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Tuhan, boleh tak tunjuk sat dekat kami ni, siapalah dulu kat dunia yang menjadikan kami sesat di antara jin dan manusia. Naj'alhuma tahta aqdamina. Kami nak letakkan mereka ini di bawah tapak kaki kami, liyakuna minal asfalin, supaya mereka berada di bawah, kami duduk atas geram nak pijak. Baik, Allah sebutkan lagi dalam Al-Quran, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tuhan, kami telah taat pada beberapa orang di kalangan pemimpin dan pembesar kami, tapi mereka telah sesatkan kami. Maka semua itu Allah akan pertanggungjawabkan balik di hadapan Allah, dan kita akan jadi menyesal. Waktu ke akhirat barulah nak menyesal. Maka Allah jadikan manfaat bagi lidah. Manfaat bagi lidah untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Sedangkan kita semua tahu, di antara syafaat yang terbesar yang kita akan dapat di hari akhirat adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, maka Al-Quran ini maka jadikan sebagai bahasa yang banyak sekali kita sebut. Sehari-hari mulut ni hendaklah memperbanyakkan baca Al-Quran. Itu tujuan Allah jadikan lidah. Baca Al-Quran, baca hadis, sebut zikir, dan baca buku-buku yang menghasilkan kepada kita ilmu, maka semuanya menggunakan lidah. Waktu yang sama, bila dah belajar jadi pandai. Akibat walaupun dia hanya pandai buat kek pandan saja, tak apalah, kek pandan pun kek pandan, ajar orang buat kek pandan. Okey, baik, maka juga dapat ilmu, dapat kebajikan ataupun dapat pahala, iaitu mengajarkan kepada orang ilmu. Sebab tu saya sebut di satu tempat dulu, saya kata kita hari ni jangan lepaskan peluang manfaat yang besar yang boleh kita dapat kepada orang yang lain dengan menggunakan lidah yang Allah berikan pada kita. Contoh, hari ini kita ada anak-anak, kita ada cucu, kita ada jiran tetangga, kita ada sahabat handal. Saya kata ajarkan kepada anak-anak kita ni dengan lidah kita ni, iaitu menyebut kalimah-kalimah yang anak kita akan gunakan kalimah tersebut sepanjang hayat dia. Kalimah apa? Allah,
la ilaha illallah, subhanallah, baca doa, baca Al-Quran. Kalau boleh ni, hak basic ni jangan lepaskan kepada orang yang lain. Pasal apa? Kerana kita nak pahala, siapa yang buat kebaikan, asbab datang daripada kita ni, maka nescaya kebaikan yang sama kita dapat. Ad-dallu ala syai' kafa'ilih. Orang yang menunjuk jalan kepada kebaikan sama macam orang yang melakukan kebaikan. So ajar anak apa? Ajar anak menyebut kalimah Allah. Bayangkan tengok sehari kalau 300 kali anak kita sebut perkataan Allah ni, ibu yang mengajarkan dia dapat pahala. Yang ni orang katakan kena pandai bijak main saham. Okey, nak bijak main saham, maka ikutlah saya, Datuk apa kan? Apa lupa dah nama dia. Apa nama dia? Dalam radio tu selalu sebut tu. Bijak saham tu. Apa nama entah, saya pun tak tahu. Selalu duk sebut. Tak. Adalah nama dia ke apa? Okey, baik. So, kita nak dapat pahala dengan cara kita sebut, orang sebut. Kita sebut, kita dapat pahala. Sampai ke satu tahap orang sebut pun kita dapat pahala. Benda-benda yang basic. Sebab tu bila dapat baby ni, benda pertama kita ajar pada dia ni bukan cak cekok udang gamit, cak cekok udang gamit. Tak mau. Ajar dia sebut kalimah Allah. Biar kita sendiri yang ajar. Surah Fatihah kita sendiri yang ajar. Bayangkan tengok, dia akan baca Fatihah seumur hidup dia. Subhanallah, insya-Allah, alhamdulillah. Biar semua benda ni kita yang ajar. So itu juga maksud dalam bab mengajar ilmu. Bukan makna mengajar ilmu ni nak kena dapat ijazah baru nak ajar. Banyak benda kebaikan daripada lidah yang kita boleh sampaikan kepada orang. Baik, yang ketiga, manfaat kebaikan lidah ni dia kata nak ajak orang kepada kebaikan dan nak cegah kemungkaran. Bila kita ada lidah, kita ajaklah. Okey, jom kita pergi rumah ngaji. Ada apa rumah ngaji? Bukan rumah ngaji sebelah rumah ngaji, kita pergi makan nasi lemak. Kat situ sedap. Okey, contohnya. So, mulut yang mengetahui maka disampaikan. Begitu juga melarang orang. Ada sahabat kita nama dia PA. Tiap-tiap hari main ke rumah kita. Dia sampai saja rumah kita, kau nak tahu hari ni ada cerita sensasi. Apa cerita sensasinya? Sekian dia bawa cerita. Kita pun cakap dekat dia, PA, aku ni pahala tak banyak. Kalau dah aku pahala tak banyak, janganlah kau datang bawa dosa dekat aku. Kita cegah dia kemungkaran. PA, aku ni yang pertama tak boleh makan daging sebab darah tinggi. Jangan kau jadikan aku terpaksa makan daging saudara aku sendiri. Pasal apa? Kau duk datang duk bawa cerita mengumpat. Cakap dia, oh cukup lah. Aku tak suka dengar apa yang kau duk sebut ni. Maka sebab aku takut pada Allah. Maka ni kita cegah orang dengan lidah kita ni bercakap pada benda yang baik dan mencegah daripada kemungkaran. Baik, juga tujuan lidah ni untuk apa? Untuk nasihat orang. Nasihat benda-benda yang baik-baik. Kita ada kawan, kita ada jiran, kita ada saudara mara. Gunakanlah untuk nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Sebab kita nak nasihatkan orang dengan menggunakan lidah. Lidah juga untuk apa ni? Untuk menunaikan hajat seseorang yang mungkin meminta kita. Pak Haji ada free tak? Apa nama hujung minggu ni? Ada apa tu nak minta jadi wakil? Wakil apa? Wakil berpantun. Kami nak pergi Pinang, anak dara orang. Okey, baik. Pak Haji pun kata minta maaf. Pak Haji ni tak pandai tan tintun keladi wawa. Pak Haji tak pandai pantun. Maka janganlah ketawa. Okey, baik. Contohnya, so tak pandai, orang minta kita jadi wakil, nak mendamaikan dua orang yang bergaduh, maka menggunakan lidah. Baik. Juga ada kaitan yang katakan lidah ni dengan faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Apa sahaja perbuatan pertuturan lidah ini, nescaya ada kebaikan pada akhirat kita. Ketika mana diceritakan lidah ini dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Waktu mula-mula lidah ni diciptakan oleh Allah, seluruh anggota badan ni berkata kepada lidah, ya lisan ittaqillah, wahai lidah, takutlah engkau kepada Allah. Fa innana fika, kerana kami ni tangan, kaki, badan, mata, telinga semua ni berada dengan engkau. Takutlah engkau kepada Allah. Kenapa anggota badan ni cakap dekat lidah ni takutlah engkau kepada Allah? Disebabkan kerana engkau, badan kami binasa, ataupun seluruh anggota yang lain menjadi binasa disebabkan lidah. Cantiknya orang Melayu, maka dia buat satu pantun ke syair ke apa, peribahasa. Kerana santan pulut binasa, kerana lidah mulut binasa. Macam mana?
kerana santan, kerana pulut santan, mana santan, kerana santan pulut binasa. Salah, bukan. Kerana pulut santan binasa. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kalau bahasa Arab dia ada satu syair dia kata la tatakallam bilisanik ma tuksiru bihi asnanik. Jangan kamu bercakap dengan lidah kalian yang akan menyebabkan patah gigi kalian. Sebab mulut gigi patah. Okey, baik, itu pepatah Arab. Baik, maka kata pengarang kitab wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Allah menjadikan lidahmu kerana muslihat duniawi. Okey. Allah jadikan lidah ni untuk faedah dunia. Faedah dunia ni apa? Nak berniaga, nak cari rezeki, nak mencari harta. Baik, semuanya menggunakan lidah. Orang datang tanya, berapa satu ni? Kita diam. Kita pun tunjuk kat situ ada tanda harga RM1. Rasanya itulah kali pertama, kali terakhir orang mai datang beli dekat kita. Maka tujuan nak berniaga, nak bekerja dan segala urusan akad, seperti akad jual beli. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i, siapa yang berjual beli, maka hendaklah ada di sana rukun jual beli itu adalah akad. Okey. Bagaimana akad itu? Akad jual beli, saya beli barang pak cik, ya saya jual barang. Maka mesti ada akad. Kalau tak ada akad, sah tak jual beli? Sah ke tak sah? Asal mazhab Imam Syafi'i ini wajib bagi setiap urusan jual beli ni mesti kena ada akad. Tapi Imam An-Nawawi mentarjihkan dengan berkata, sesiapa yang nak berjual beli, kalau urusan jual beli itu adalah urusan jual beli yang yasirah, yang simple, yang mudah, yang kecil, maka la hajata ila aqdin, tidak ada keperluan untuk akad. Maka bagaimana? Cukup hanya sekadar dipanggil bai'ul mu'atah, dengan cara bagi duit, ambil barang, itulah akadnya. Dengan syarat benda yang kecil, beli gula, beli harga yang murah-murah, beli barangan-barangan yang biasa. Tapi sekiranya membeli barangan-barangan yang besar, yang ada nilai yang berharga, maka la budda minal aqdi, tak dapat tidak, mestilah dengan cara akad. Okey. Begitu juga dengan berkahwin, dengan urusan-urusan berhutang, maka semuanya memiliki akad yang perlu menggunakan lidah. Baik. Juga dia kata tujuan Allah jadikan lidah ni supaya engkau bersyukur atas nikmat lidah ini dengan memeliharakannya daripada apa yang tiada dijadikannya. Maka bagaimana seseorang yang nak bersyukur ni, dia nak jaga lidah dia ni, nak bersyukur dengan lidah ni macam mana buat? Iaitu mensyukuri nikmat lidah dengan merasakan lidah inilah sebaik-baik nikmat Allah bagi dekat kita. Baik, sehari kita boleh dapat pahala yang teramat banyak dengan lidah. Macam mana nak buat? Contoh dengan berzikir. Bukankah kalimatan khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan, dua kalimah ringan pada mulut, berat pada timbangan. Kalimah apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Okey, subhanallah likulli tasbihatin fahiya sadaqah, ucapan tasbih tu sedekah. Likulli tahmidatin fahiya sadaqah, ucapan alhamdulillah tu pahala sedekah. Wa likulli tahlilatin fahiya sadaqah, ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Termasuk subhanallah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bainas samawati wal ard. Kalimah subhanallah itu sahaja pun akan memberatkan timbangan kita. Kita buat amalan sehari-hari kita ni, amalan kita tak penuh dalam yang kantung hari ni punya. Tapi sebab kita orang yang memperbanyakkan zikir, Allah jadikan timbangan kita penuh untuk hari itu hanya dengan subhanallah tamla'ul mizan, dia akan memenuhkan timbangan. Tak cukup lagi, tambah lagi subhanallah walhamdulillah tamla'an. Kedua-dua kalimah ini akan memenuhkan ma bainas samawati wal ard, di antara langit dan bumi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita memperbanyakkan tasbih dan tahmid dan istighfar. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran Allah kata fasabbih bihamdi rabbika. Dalam Al-Quran, wastaghfir, ucapkan tasbih, ucapkan tahmid dan banyakkan istighfar. Baik, wa minal laili fasabbih wa idbar sujud. Daripada sebahagian malam ucapkanlah tasbih menggunakan lidah.
wa minal laili warattilil qur'ana tartila. Bacalah ketika waktu malam al-Quran dibacakan dengan tartil, menggunakan lidah. Allah ceritakan lagi tentang ahli syurga, apa istimewa ahli syurga dan apa amalan mereka ahli syurga ni sampai mereka dapat syurga ni. Al-Quran semua cerita. Allah kata innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang muttaqin kami nanti bagi syurga yang mengalir sungai kat bawahnya. Apa amalan ahli syurga yang muttaqin ini? Kanu adalah mereka ahli syurga ni qalilan minal lail, sikit tidur waktu malam. Wal bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu penghujung malam dia gunakan faedah mulut dan lidah ini untuk dapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Dengan apa? Memperbanyakkan istighfar di penghujung malam. Masuk syurga dia. Nabi SAW mula-mula daripada bangun tidur dah mula berzikir. Sesiapa pun bila dia bangun daripada tidur, bahkan terjaga di tengah malam, Nabi pesan pada kita supaya berzikir. Dengan zikir itu dia akan membukakan ikatan setan yang membelenggu seseorang. Kemudian dia pun baca lagi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sambil tangan ni gosok muka, gosok kedua belah muka ni untuk nak hilangkan kesan mengantuk. Okey, baik. Kemudian Nabi SAW baca lagi, baca pula ayat Quran, celik-celik mata dah zikir dah. Apa ayat Quran yang Nabi SAW baca ketika bangun daripada tidur? Siapa tahu? Siapa tahu? Jawapan dia betul, insya-Allah Rumah Gaji Melaka bagi satu hadiah istimewa. Saya tak tahu apa hadiahnya, kena tanya orang belakang. Okey, baik. Siapa nak jawab? Apa bacaan yang Nabi SAW baca daripada Al-Quran saat ketika bangun daripada tidur? Celik-celik mata dah baca ayat Quran dah. Ayat apa? Ayat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu ayat Quran, itu zikir. Abuna Rasul baca Fatihah. Bukan. Kita orang Melayu tak Fatihah Yasin, tak Fatihah Yasin. Okey, baik. Okey, baik. Apa dia? Okey, masa berjalan cepat sebelum kita tutup. Syahidallah, bukan juga. Okey, dah habis? Tak ada dah? Habis? Okey. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nabi baca ayat 190 surah Ali Imran. Bila dia baca ni? Ketika mula bangun tidur tu dah start baca Quran dah. Bila kita baca Quran? Bila lapang baru baca Quran. Celik-celik mata. Ayat 190 surah Ali Imran. Baik. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya ada tok guru pondok pula, dia bagi petua. Dia kata bila bangun tidur nak ambil aura tengah malam pagi ni supaya kita dapat aura yang baik. Dia kata pergi buka tingkap. Okey, buka tingkap. Umur berapa? 70 tahun. Nama apa? Mak Esah. Rambut panjang sampai ke pinggang, warna putih. Duduk kat tepi tingkap. Ustaz pun buka tingkap, dia buka tingkap sambil sikat rambut. Inna fi khalqis. Orang tengok Pak Haji nak pergi ke masjid, tengok daripada jauh memang confirm dia kata hantu mak lima dah balik rumah. Okey, tak pasal-pasal. Okey, so buka tingkap, tengok suasana pagi ataupun tengah malam, tengok langit, ambil udara segar waktu malam tu. Bacalah pada waktu tersebut, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan peredaran malam kepada siang la ayatin, petanda pada orang yang celik hati. Dan mereka-mereka orang yang celik hati ni orang yang yazkurunallah, sentiasa ingat Allah, qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring, wa yatafakkarun sentiasa memikirkan khalqis samawati wal ard, penciptaan Allah daripada langit sampai ke bumi dia duk fikirkan. Akhirnya dia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, engkau tak jadikan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina azabana, maha suci engkau wahai Tuhan kami, peliharakan kami daripada azab api neraka. Itulah yang dibaca oleh Nabi SAW selain daripada doa ketika bangun daripada tidur, kemudian barulah dia akan masuk ke tandas pada waktu tersebut. Okey, baik. So menunjukkan bagaimana Nabi SAW menjadikan lidah ini lubuk pahala. Apa lagi?
Siapa yang membacakan bagaimana Nabi SAW berada di dalam majlis. Tidaklah baginda SAW akan diam di dalam majlis tersebut, melainkan diselang-selikan dengan zikir pada mulutnya. Contoh dah habis bercakap, kebiasaannya baginda akan memperbanyakkan menyebut kalimah ini. Berapa banyak dia akan sebut, bahkan kata Ibnu Mas'ud, kami kira dan kami dapatin lebih daripada 100 kali Nabi SAW sebut. Dia duduk diam-diam, maka dia akan sebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Okey, Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Duduk saja-saja, jadikan kebiasaan. Kita nak bangun ni, bismillah. Okey, ataupun nak duduk, bismillah. Bangun, astaghfirullah. Nak berjalan, biasakan. Nak pindah senduk, tadi senduk duduk kat sini. Okey, baik. Kalau nak pindahkan senduk, subhanallah, angkat takkan sini. Nak pindah lagi pula, nak bergerak berjalan pula, Allahu akbar. Jadikan kelaziman mulut. Ini tidak. Kalau dah mulut terbiasa dengan ucap apa, wow punya senduk, tadi aku tak kat sana, tiba-tiba boleh hilang. Okey, baik. Tersepak bendul, lah hawau punya bendul. Okey, baik. Bila mulut dah terbiasa dengan perkataan tu, pantang, tersilap, tercuit sikit, itulah perkataan yang kita keluar. Nak tahu apa perkataan yang terbanyak kita sebut di mulut kita dan berada kat dalam hati kita, tengok waktu kita latah kita sebut apa. Kalau kita latah menyebut perkataan-perkataan carutan, itulah cerminan diri kita. Tapi kalau kita latah ataupun kita terkejut, kita menyebutkan kalimah zikir, menunjukkan itulah juga cerminan bagi diri kita. So, dia nak jadikan benda tadi itu habit. Dia nak kena buat selalu, buat acap kali. Biasakan latih diri untuk sentiasa mulut ini berzikir, sehingga kan dia tengok apa sekalipun, nescaya dia akan terkeluar perkataan pertama daripada mulutnya adalah zikir. Dan itulah dia Nabi kita Muhammad SAW, mulutnya sentiasa dibasahi dengan zikir. Maka kita nak jadikan kebiasaan macam itulah. Ada orang tanya, Ustaz nak tanya tips macam mana nak mati dengan menuturkan kalimah la ilaha illallah. Maka kita pun jawab, saya minta maaf, saya tak tahulah tipsnya pasal saya tak mati lagi. Akibat saya pun tak tahu nak jawab. Tapi kalau kita nak meninggal dengan mengucapkan kalimah tersebut, hendaklah membiasakan dan memperbanyakkan menyebut kalimah tersebut. Maka begitulah kita katakan dia punya perintahnya. Baik, sambung balik. Maka dia kata di sini, hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang. Cara kita nak bersyukur ni, hendaklah kita jaga lidah kita ni daripada benda yang Allah larang. Apa yang pertama ni? Yang pertama ni adalah bercakap bohong. Bercakap bohong pada perkara dunia berdosa. Lebih dosa lagi kalau bercakap bohong atas nama agama, lebih besar dosa. Maka berdusta ini termasuk di antara perkara-perkara dosa yang tercela. Kerana apa? Dia kata seperti berdusta yang menyakiti orang lain, maka ia dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti. Apa beza dosa berdusta yang menyakiti orang lain dengan dosa berdusta dengan tidak menyakiti? Berdusta dengan menyakiti orang lain ni, dia berdusta dengan mungkin, dengan dusta dia tadi itu memfitnah orang. Dengan dusta dia tadi itu menjadikan mudarat kepada orang yang lain. Okey. Contoh hari ni ada satu istilah. Hari ni orang tak panggil bohong tu dengan bohong, tapi dia panggil prank. Apa dia kata? Dia kata prank. Okey. Dia buatlah prank dekat orang sesuatu benda. Saya ingat kita dulu-dulu pun kita buat juga prank ni, tapi tak panggil prank, kita panggil acah-acah je. Tak pun main-main je, tak pun gurau-gurau je. Saya ingat saya buat beberapa kesalahan. Hari ni pun duk terbayang lagi kesalahan tu. Dulunya rumah saya ni kawasan kebun getah. Hutan, kebun getah depan, belakang kebun getah. Rumah kami tengah-tengah. Okey, baik. Nak pergi ke sekolah tu saya terpaksa berjalan 3 km. Pergi balik 6 km. Berjalan kaki keluar daripada kampung, masuk ke jalan raya, jalan kaki sepanjang jalan sampai ke sekolah, balik begitulah. Jadi dalam kebun getah ni, kalau musim kemarau, daun gugur. Jadi apa kita buat? Kadang kita duk perdajal orang-orang tua. Buat macam mana? Kita pergi korek tanah, letak ranting kayu, buah daun kat atas tu. Okey, baik. Kemudian apa buat? Dia lalu terpijak, ranting perak berdengung jatuh kat dalam lubang tu. Ya Allah. Baik, kita tipulah tu. Letak daun tapi sebenarnya lubang. Apa lagi saya buat? Saya ingat saya ada seorang orang tua ni, nama dia Haji
almarhum Haji Mak Isa, kalau boleh minta ampun, minta maaf kat dia, saya minta maaf. Saya menyebabkan dia demam 3 hari akibat. Apa saya buat? Bulan puasa kita pergi sembahyang tarawih. Saya cakap dekat kawan saya, okey, kejap lagi, okey, aku naik kat atas pokok ciku. Pokok ciku ni rendam, dia tutup jalan, orang jalan kat bawah, pokok ciku kat atas. Saya kata kat kawan saya, kau naik kat atas pokok, aku tunggu kat bawah pokok. So aku ambil, bawa kain telekung mak aku pakai kain telekung. Kejap lagi Tok Wan, nama dia kami panggil Tok Wan Mak Isa, lalu dia datang naik basikal. Okey. So kau goyang pokok, aku keluar. Okey. Apa? Dia pun lalu kat bawah pokok. Kawan saya pun goyang pokok, saya pun keluar buat macam tu. Takutnya arwah Haji Mak Isa ni dia tendang basikal dia masuk dalam hutan, dia berlari balik. Tak apa, kita ingat habis dekat situ, kita orang duk ketawa. Besoknya mak saya duk kemah-kemah duk boh bedak kat muka. Nak pergi mana mak? Nak pergi ziarah tu, apa Tok Wan kau, Tok Wan Mak Isa tu asal. Katanya demam semalam serempak dengan hantu. Okey baik. Dalam hati saya kata, sudah, kata jangan mati sudah. Baik. Tu semua bohong tak bohong lah. Dia panggil prank, lebih lagi prank yang dahsyat. Prank dalam bab berkaitan tentang perceraian suami isteri, bawa balik perempuan lah, macam-macam prank yang yalah, semua tersebut masuk dalam perkara dusta. Lebih-lebih lagi prank ataupun dusta yang menyakiti orang yang lain sehingga menyebabkan orang tu menangis ataupun dia susah hati, okey, ataupun yang berlaku sesuatu benda yang buruk, maka semua ni masuk dalam bab dosa-dosa besar. Baik, juga kalau sekiranya tidak menyakiti sekalipun, maka dia akan masuk di dalam bab dosa-dosa kecil, kecuali kerana ada keperluan. Adakah dosa, adakah menipu ataupun berdusta yang ada keperluan ni, yang dikira tak berdosa ni? Maka tiada berdosa seperti berdosa kerana mendamaikan antara manusia. Contohnya PA, okey, bergaduh dengan timah. Okey, dua orang ni dulu baik, lepas tu bergaduh. Kita ni pula nama Milah duduk kat tengah-tengah. Okey baik. Bila dia bergaduh, kita pun jadi serba salah. Pi ke rumah PA, Milah marah. Okey baik. Pi ke rumah Milah, PA marah pula. Akhir sekali, satu hari ni kita ada satu idea. Tapi cakap kat PA, Milah tu sebenarnya dia sayang dekat kau. Okey, dia minta aku tolong sampaikan, dia segan, malu, dia nak minta maaf lah, dia nak bernamai dengan kau. Dia mengaku kata dia salah. Kita pergi pula kat Milah, dia minta aku sampaikan salam dekat kau, dia mengakulah kata dia salah semua, ingat-ingat dia nak bernamai. Lepas tu kita panggil dua orang, kita bagi bertemu. Yang ni dibenarkan pada syarak, tapi jangan melampau-lampau sangat. Okey, jangan melampau sangat. Baik, kemudian macam mana lagi? Di antara contohnya nak menjaga hubungan suami isteri. Saya selalu terkena. Okey, terkena macam mana? Okey baik, tiba-tiba datang seorang, Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik. Okey. Apa namanya? Itulah dia kata Pak Haji selalu duk cerita pasal Ustaz. Dia kata semenjak dia ikut kuliah Ustaz ni, dia pun duk balik lambat dah setiap malam. Dia kata, balik lambat? Balik lambat macam mana tu? Itulah dia kata kuliah Ustaz lepas habis kuliah maghrib, masuk lepas isyak pun ada kuliah lagi, kata pukul 11 baru habis. Dia kata kurang asam punya Pak Haji, dia jual nama aku. Okey baik. Kuliah habis pukul 9 dah, habis dah kuliah, tapi dia kata pukul 11. Kat mana dia duduk? Dia pergi lepak dekat kedai. Habis dia jual apa? Dia jual pula nama ustaz. Apa tujuannya? Kerana nak mengharmonikan. So tak naklah soal selidik, sembang, cakap banyak. Maka dia kata dia pergilah mana-mana, pergi jumpa kawan ke apa ke. Maka kalau nak menjaga hubungan yang macam ni, dibenarkan pada syarak. Walau bagaimanapun jangan menjadikan kebiasaan, melainkan ketika perlu yang sangat-sangat, kerana nak jaga hati, nak jaga perasaan. Tapi kalau jadi kebiasaan, itu perangai tak elok, tabiat buruk. Jangan jadikan kebiasaan. Digunakan senjata ni bila? Ketika perlu sahaja. Tak boleh tiap-tiap hari duk menipu. Pasal apa? Kerana bila dah menipu kerap, dia akan masuk dari dalam bab perkara-perkara yang tercela. Tercela, takut nanti dia akan jadi satu habit yang lain. Maka hukum di sini tetap hukumnya adalah berdosa juga kalau sekiranya dia lakukan dalam keadaan yang sebegitu rupa, kononnya nak gunakan, dibenarkan. Apa-apa pun hukum asal tidak dibenarkan berbohong. Cuma hanya bab untuk nak mendamaikan di antara dua pihak sahaja. Lain daripada itu tidak dibenarkan. Ataupun sebagai strategi perang. Okey, seorang polis, okey, dia nak menyiasat seorang tentera ketika di medan peperangan, seorang jeneral, seorang ketua contohnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika mana baginda ditanya, siapa engkau ni?
Kalau Nabi cerita aku Nabi sekian-sekian, nescaya takut dibocorkan akhirnya sampai kepada musuh. Maka kata Nabi SAW, ana minal ma', aku ni datang daripada air. Orang tu tanya lagi, mak ni satu tempat dekat Madian ke? Nabi SAW terus diam. Sebenarnya nampak macam tipu, tapi betul lah manusia kan kedatang daripada air. Tu orang panggil tauriyah. Apa dia tauriyah ni? Dia panggil lencongan ataupun apa dia panggil tauriyah ni? Bukan tipu lah. Kita panggil untuk nak selamatkan diri. Maka kita, contoh orang datang, kita tengok dia datang dengan bengis, dengan tatu dekat tangan, bawa parang pula. Ayah mana ayah? Ayah kita duduk makan nasi kat dapur. Kita kata ayah ada duduk makan nasi. Bodoh lah waktu tu. Sebab apa nak kata ayah tak ada, ayah pergi mana tak tahu pergi mana. Sebab apa? Kerana dia berhubung kait tentang soal kematian. Maka itu juga dalam bab perkara-perkara yang dibenarkan. Apa lagi yang dibenarkan di dalam bab perkara at-tauriyah ataupun berselindung di sebalik sesuatu ni, sekiranya ada mudarat yang besar pada waktu itu, maka dibenarkan sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas, bukanlah dianggap pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis daripada Ummu Kulsum. So dalam bab perdamaian, maka diharuskan bagi kita untuk bukan, saya tak suka dia bukan perkataan berdusta dekat sini. Kita katakan apa, helah, dilakukan sebarang helah, tujuannya kerana nak menjaga hubungan tadi. Baik, ada tak dalil yang boleh kami guna? Baik, saya berikan dalil selain daripada hadis ni. Siapa pernah baca kisah tentang hijrah? Waktu Nabi SAW berhijrah, baginda berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pembantu-pembantu dalam operasi hijrah ni di antaranya Asma binti Abu Bakar, antaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, antaranya Abdullah bin Uraiqid. Okey, baik, itu di antara nama-nama yang membantu. Kisah Asma binti Abu Bakar. Selepas Nabi SAW keluar, Abu Bakar dah keluar daripada rumah, datanglah Abu Quhafah. Abu Quhafah ni orang tua, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni tak masuk Islam. Dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ketika cerita ni dia belum masuk Islam. Apa dia buat? Dia main rumah Abu Bakar. Dia tanya, mana Pak Hang pi? Okey, orang Kedah kalau bapa dia panggil Pak Hang. Pak Hang pi mana? Okey, maka jawablah semua. Dia kata dia diam. Jadi kata Abu Quhafah, aku tahu bapa engkau telah keluar bersama-sama dengan Muhammad melarikan diri. Apalah malang nasib kalian dapat bapa macam bapa kalian. Keluar tinggalkan korang begini rupa, sebatang kara, tak ada apa-apa, tak tinggalkan duit sedikit pun. Kata Asma, dia kata, ayah atuk, bapa tinggal duit dekat kami. Mana dia kata dia tinggalkan duit? Abu Quhafah ni mata dia buta. Jadi Asma ni dia masukkan ketulan-ketulan batu kat dalam satu uncang kain. Dia letakkan kat dalam satu peti. Dia pegang tangan atuk dia ni, dia pergi letakkan dekat atas uncang tu. Dia kata, atuk tengok ni, bapa telah tinggalkan kepada kami ketulan-ketulan emas. Kata Abu Quhafah, kalau macam ni dia tinggal, tak apa, dia nak pergi mana pun biarlah dia nak pergi. Okey, sebenarnya bukan ketulan emas, tapi yang ada itu adalah ketulan batu. Maka dalil di sini menunjukkan ada dibenarkan pada syarak tentang perbuatan tersebut. Tujuannya apa? Nak menjaga keharmonian dan sebagainya, maka dibenarkan. Bahkan dia kata di sana kadang-kala wajib berdusta. Wajib pula berdusta. Wajib macam mana ni? Bila melihat orang yang haram dibunuh. Macam yang kita ceritakan tadi lah. Ada orang datang nak membunuh. Dia ni adalah orang yang suka membunuh, orang yang keji, orang yang jahat. Bila dah tengok dia nak mengamuk, dia tanya orang seorang, kita nampak, tapi kita kata kita tak nampak. Maka wajib berdosa pada waktu tersebut. Maka wajib berdosa kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu tadi. Maka kita ada dosa berdusta yang masuk dalam kategori dosa besar, ada dosa berdusta yang masuk dalam bab dosa kecil. Dosa besar sekiranya menyakiti, dosa kecil sekiranya tidak menyakiti. Dosa besar sekiranya ada kaitan dengan atas nama agama, dan dosa kecil sekiranya pada urusan-urusan yang kecil sebagaimana urusan dunia. Dan juga kita katakan tiada berdosa sekiranya berdusta untuk mendamaikan, bahkan wajib berdusta
bila mana dia melibatkan perkara-perkara berkaitan tentang soal nyawa dan sebagainya. Baik, maka kita dah faham. Maka Allah perintahkan kita dalam bab lidah ni, menjaga lidah ni daripada berdusta, kerana berdusta termasuk di antara perkara yang dilarang. Baik, yang kedua kata pengarang kitab, dia kata orang yang bersyukur dengan nikmat lidah ni gunakanlah pada perkataan yang baik, jangan mereka mengumpat. Baik, apa dia makna mengumpat? Mengumpat dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ghibah. Ghibah maksudnya adalah mengumpat. Apa dia makna mengumpat ni? Engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dia benci. Kalau dia dengar, dia tak suka di belakang. Okey, so kita ada 3 benda. Okey, kita ada 3 benda. Apa dia 3 benda ni? Yang pertama mengumpat. Kalau dia bercakap benda tersebut dusta, okey, baik, sorry. Kalau dia bercakap okey di belakang, okey, di belakang, dan benda ni kalau betul, okey, tambah lagi aib, mengaibkan, okey, baik, tapi cakap di belakang, maka dia jadi apa? Jadi apa? Mengumpat. Baik, kalau dia cakap di belakang, benda ni tak betul, okey, salah, benda tu tak betul, okey, dia reka, tapi dia cakap di belakang, okey, tak kira lah, mungkin masuk tambah lagi benda tu yang mungkin mengaibkan, okey, tambah aib, dia jadi apa? Jadi apa? Cakap di belakang juga, benda tu tak, yang ni cakap di belakang, benda tu betul. Contoh, seorang perempuan lalu kat depan Nabi SAW. Perempuan tu jalan lalu, Nabi SAW duduk dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ya khasrata, pendeknya orang tu. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, artabtiha, wahai Aisyah, engkau telah mengumpat perempuan tersebut, kau pergi minta maaf balik dekat dia. Engkau telah mengumpat, hanya bercakap pendeknya dia. Okey, so menunjukkan fizikal seorang pendek, gemuk, kurus, panjang, capang, jongang, apa, penyek, apa semua benda yang kalau orang tu dengar kecil hati dia, dia tak seronok, maka kalau di belakang dia akan jadi mengumpat. Baik, tapi kalau dia cakap di belakang juga, tapi benda tu benda yang tak betul, hal tadi betul. Okey, sebab tu contohnya kita katakan seorang tu dia bawa monyet, buat buruk. Okey, buat buruk. Orang bawa buruk tak kat belakang ke kat depan? Kalau bawa buruk naik basikal, tak mana? Kalau dia letak depan ke belakang? Orang letak kat depan. Kenapa letak kat depan, letak belakang? Kalau letak kat belakang, orang panggil Pak Mat buruk. Okey, kalau dia nama Pak Mat, letak kat depan panggil buruk Pak Mat. Okey, sebab tu bawa monyet letak kat depan. Okey, baik. Contohnya kita sebut, kita panggil sesuatu benda di belakang dia. Benda tadi betul-betul tak? Memang dia memang bela buruk. Okey, maka dikira sebagai mengumpat sebab disebut kat belakang. Walaupun betul. Kalau tak betul, kita panggil fitnah. Okey, fitnah. Okey, kita panggil fitnah. Okey, sebut kat mana? Sebut kat belakang, bukan depan dia, kat belakang. Maka dia dinamakan sebagai fitnah. Dua-dua masuk dalam keadaan dosa besar. Baik, kalau di depan. Okey, depan. Dia bercakap benda yang tak kira sama ada betul tak betul, tapi dengan perkataan yang tak elok, yang tu kita panggil mencela, menghina, memaki. Itu secara depan-depan. Maka itulah kita sebut berkaitan tentang istilah ini. Baik, maka dia kata jaga lidah kita ni dengan cara syukur kepada nikmat lidah ni supaya jangan mengumpat. Iaitu engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibenci. Jika didengari, dia dengar, dia rasa benci, maka haram dengan ijma' ulama', bahkan kebanyakan mereka mengatakan bahawa mengumpat adalah masuk dosa besar. Kenapa masuk dosa besar? Kerana Allah sebut tentang dosa ini, setiap dosa. Maka sebahagian daripada mufassirin mengatakan macam mana nak hukumkan satu dosa ini masuk dalam kategori dosa besar. Simple. Bila dosa itu disebut oleh Nabi SAW dan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam hadis, maka confirm dosa itu dosa besar.
dan disebutkan juga akibat daripada perbuatan tersebut, maka ketahuilah itu di antara dosa besar. Itu cara bagaimana nak kenal dosa besar dan juga dosa kecil. Baik, dia kata dosa mengumpat ni masuk dalam bab dosa besar sebab Allah sebut dan Allah janji akan seksaan kepada orang yang mengumpat ini kat dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Surah Al-Hujurat. Surah ni surah yang bagus untuk kita tadabbur. Kerana surah ni cerita tentang adab dan etika bergaul dengan manusia. Surah Hujurat ni surah yang menceritakan tentang adab dan etika kita nak bergaul dengan manusia. Baik, apa firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Orang yang beriman, jauhilah kalian semua ni. Jauhilah banyak kalian ni daripada bersangka-sangka. Okey, iaitu bersangka-sangka. Sangka-sangka ni amat bahaya. Okey. Allah kata lagi inna ba'dadh-dhanni ismun. Ketahuilah sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu berdosa. Tiap-tiap hari tengok cerita sinetron. Okey, cerita drama pukul 7. Sinetron drama pukul 7. Cerita sinetron drama pukul 7. Tiap-tiap hari cerita pasal orang kaya benci orang miskin, orang kaya cara macam ni, orang miskin bergaduh adik-beradik, begitu begini. Jadi kalau dah tiap-tiap hari duk tengok benda negatif, bergaduh adik-beradik, sangka buruk pada orang, benda tu dia akan jadi habit. Tak ada kerja pun nak buat dah pencen. Tengah hari lepas makan nasi, nak tidur tadi dah tidur dah. Nak sapu sampah, rumah dah sapu. Duduk kat atas kerusi depan rumah, duduk diam tengok kat luar. Tiba-tiba nampak ada jiran. Okey, jiran kita yang kita kenal, dia keluar daripada rumah jiran kita yang lain, lalu depan rumah, dia tak pandang dekat kita. Okey, baik. Setan pun datang. Hang tengok dia kata, "PA ni kalau dia pergi rumah apa Milah ni, tak ada cerita lain, mesti dia sembang pasal hang." Buktinya dia keluar daripada rumah si Milah, dia tak toleh rumah hang. Tu tanda hati ni datang. Akhirnya dia pun buat apa? Dia pun nyanyi lagu Anak Rusanani baru tumbuh ekor, apa salah kami lalu tidak tegur. Sangkaan saja kawan tu tak tahu pun, ingat ke biasa kawan ni duduk tidur tengah hari, dia pun tak pandang, bukan tak disengajakan. Tapi kawan ni dah sangka, mengatakan kawan ni keluar pergi mengumpat rumah kawan tu, lalu kat depan rumah dia tak tegur dan sebagainya. Dan itulah dikatakan banyak daripada sangkaan itu adalah dusta. Saya waktu di MMU dulu, sampai waktu pagi ni kawan perempuan satu departmen, "Jip, dah sarapan belum?" "Belum lagi." "Jom pergi sarapan." Saya pun kata, "Kita berdua ke pergi sarapan?" Sebab dia perempuan, saya lelaki. Dia kata, "Kalau segan, ajaklah." Dia kata kawan lelaki yang lain. Saya pun ajak, ada seorang lagi kawan saya lelaki, dia ajak lagi seorang, jadi 3 lelaki 1 perempuan. Dari segi fitnah mungkin tak akan berlaku lah pada anggapan kami. Keluar pergi makan dekat Subaidah. Makan kat Subaidah, kawan saya yang 2 lelaki lagi ni nak makan nasi, pergi cedok nasi. Saya pula dengan perempuan ni nak makan roti canai, jadi tak payah pergi cedok, duduk kat kerusi. Bila dia orang berdua bangun, tinggal saya dengan dia. Perempuan ni pula tak pakai tudung, rambut pula perang, pakai skirt. Jadi orang lalu kat belakang, orang nampak, mereka kata apa? "Kami jumpa Ustaz Najib duduk dengan perempuan seksi, okey, tak pakai tudung dekat Subaidah." Cerita pun tersebar. Bila cerita tersebar, saya nak salahkan orang, ya satu sudut mungkin, tapi saya yang mendedahkan diri saya kepada fitnah. Tapi sangkaan tu berlaku tak? Berlakulah. Orang dia tak tahu cerita, dia sangka pada apa yang mereka lihat. Apa saja yang mereka tengok, itulah sangkaan dia orang. Okey, baik. Sebab tu Islam larang kita ni daripada bersangka-sangka. Bersangka-sangka sehingga diwajibkan bagi setiap orang ni untuk at-tabayyun. Apa dia tabayyun? Tabayyun ni apa? Selidik terlebih dahulu. Baik. So, Allah kata jangan bersangka-sangka kerana kebanyakan sangkaan adalah dosa. Wala tajassasu, jangan intip. Bermula daripada bersangka-sangka, mula nak intip. Mula-mula sangka, dia ni kerja pakaian seragam, tiba-tiba tukar kereta, ini mesti makan duit haram. Okey, baik. Disebabkan oleh kerana macam tu, kita jadi tiap-tiap hari kita duk asyik duk intip tengok dia. Pasal apa? Pasal sangkaan tadi. Bermulalah intipan. Disebabkan sangkaan, datang pula intipan. Sebab nak tahu cerita yang sebenar. Maka tajassus. Tajassus ni apa? Mengintip. Okey. Selepas daripada mengintip, tak jumpa cerita, apa kita buat? Kita mula mengumpat pula.
Pasal apa geram? Alalang, kerik je lah cerita. Aku tahu, aku tengok dia keluar masuk, aku tahu rumah dia pukul berapa. Dah mula start mengumpat pula. Bermula daripada sangkaan, pergi kepada mengintip, akhirnya kepada mengumpat. Asal simple saja, kecil saja. Bermula daripada mana? Hati busuk. Lepas hati busuk, dia pergi pula kepada mata. Lepas mata mungkin pergi kepada kaki. Akhir sekali mulut menterjemahkan apa yang berada kat dalam hati kita pada waktu tersebut. Maka semuanya jatuh dalam bab perkara dosa. Waktu kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, satu kisah yang menarik untuk kita tekuni dan teladani. Umar ni dia seorang pemimpin yang cakna akan rakyat. Dia cakna sungguh-sungguh ni. Apa dia buat? Tiap-tiap malam dia akan berjalan tengok dalam bandar kalau ada rakyat dia yang susah. Baik, kemudian satu malam ni dia panjat daripada satu bumbung ke satu bumbung sebab nak tahu aku ada rakyat dia susah ni dia boleh bantu. Sampai kat satu rumah ni tiba-tiba dia ternampak daripada atas seorang lelaki sedang minum arak dalam rumah dia. Apa dia buat? Terjun masuk dalam rumah kawan tu, aku dapat tangkap engkau minum arak, benda yang Allah larang, dan aku akan dakwa engkau atas kesalahan dan dosa yang kau telah lakukan. Kata peminum arak ni, sabar dahulu wahai Amirul Mukminin. Ya betul, aku tidak nafikan aku melakukan satu kesalahan dengan meminum arak. Tetapi pada waktu yang sama engkau telah melakukan 3 kesalahan besar. Aku 1, engkau 3. Mana lebih banyak? Kesalahan aku dan kesalahan engkau. Terkejut Amirul Mukminin, bagaimana mungkin aku main nak tangkap dia? Dia kata aku yang salah. Kata dia, apa kesalahan aku? Jawab lelaki tersebut, bukankah Allah melarang engkau daripada 3? Melarang apa? Yang pertama, jangan masuk mana-mana rumah melainkan dengan bagi salam. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah wahai orang yang beriman kamu masuk pada mana-mana rumah melainkan minta izin dan bagi salam. Engkau mungkin bagi salam tapi engkau tak minta izin aku untuk masuk dalam rumah aku. Salah pertama. Allah dah sebut, engkau langgar. Yang kedua, Allah sebut dalam Al-Quran, fa'tul buyuta min abwabiha wa la ta'tul buyuta min waraiha. Masuklah rumah melalui pintu hadapan, jangan masuk melalui pintu belakang. Engkau pintu depan pun tak, pintu belakang pun tak, kau masuk daripada atas rumah aku. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, Allah larang juga, wala tajassasu, janganlah kalian mengintip-ngintip. Maka engkau telah datang dan mengintip aku, maka 3 kesalahan. Akhirnya Umar Al-Khattab mengakui akan 3 kesalahan dia tu tadi. Sebab tu hukum orang yang mengintip maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Maka di sana habis tu macam mana geng pencegah maksiat? Pencegah maksiat ni kerja dia hanya boleh pada tempat-tempat yang dia rasa tempat tersebut adalah tempat yang berlakunya kemungkaran. Baik. Dan yang kedua, bila ada report, ada pun kerja dia tiap-tiap hari sampai pergi terkejar rumah orang tu, rumah orang ni tanpa ada apa-apa tanda, maka dihukumkan haram. Lebih-lebih lagi hari ni ada orang yang dia pergi melihat mana-mana couple yang melakukan apa-apa perkara yang tak elok di tempat-tempat tertentu, dia ambil gambar, dijajanya, maka semuanya masuk dalam kategori yang Allah haram. Sebab tu dalam perbicaraan mahkamah pun sepatutnya tertutup. Ketika masuk dalam media pun sepatutnya kita katakan pelihara aib. Ya, dia melakukan kesalahan, tetapi memelihara aib orang tu masuk dalam bab yang wajib untuk kita pertahankan. So ayat ini menyebut jangan bersangka buruk, jangan mengintip dan jangan mengumpat. Dan dosa daripada mengumpat tu, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi maitan fakarihtumuh. Dia kata, sukakah kalian kamu makan daging saudara kamu sendiri, daging yang orang yang dah mati? Nescaya kamu takkan suka. Macam itulah orang yang mengumpat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah pada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah penerima taubat dan amat pengasihani. Siapa yang dah buat, pohon ampun pada Allah. Kalau boleh, saya pernah tanya dulu di MB, boleh ke nak sewa apa tu yang kan iklan dekat tepi jalan yang ada lampu? Dia kata boleh. Semua orang boleh. Boleh, dia kata. Lepas tu saya pun tanya, kalau saya nak sewa, saya nak letak kempen apa-apa jauhi zina ke? Oh, yang tu dia kata saya tak berani nak jawab. Saya kata tadi kata boleh. Baik, saya puji Indonesia Saudi dalam bab iklan dia. Di Indonesia ada satu iklan, seorang lelaki keluar daripada airport.
Keluar saja daripada airport ni, dia pun keluarkan rokok daripada poket. Baru nak nyalakan rokok dia, datang orang ramai-ramai baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Dia pun pelik, asal masuk balik rokok, jalan lagi. Jalan-jalan dia tengok dah tak ada orang dah. Keluar nak nyalakan, datang pula orang ramai-ramai baca Yasin. Last kali dia tulis kat atas tu, bacalah Yasin kepada orang yang nak meninggal dunia. Okey, merokok akan mengakibatkan sekian-sekian. Iklan yang bagus, iklan di Saudi. Perempuan 3-4 orang bersembang-sembang sama-sama dia orang. Okey. Kemudian tiba-tiba ada seorang kawan dia bawa datang satu mangkuk berisi daging mentah. Kemudian semua buka ambil daging tu pekat makan. Dan dia tulis kat atas tu, okey, jangan mengumpat. Sudi nak ke kalian makan daging saudara kalian sendiri, maka umpatlah kalau nak macam tu. Dia buat iklan dekat TV pada waktu-waktu yang tertentu. Saya kira ni iklan-iklan yang baik yang datang daripada syarak. Tapi cuma kita mungkin ada ramai lagi yang tak tahu kesan dia. Maka sepatutnya diwar-warkan benda-benda yang sebegini rupa. Maka larangan untuk mengumpat sebab Allah larang dan disebut dosa. Yang kedua kata Nabi SAW, Iyyakum wal ghibah. Kalian dilarang untuk mengumpat. Fa innal ghibah, kerana mengumpat itu asyaddu minaz zina, lebih dahsyat lagi daripada zina. Macam mana pula? Qila lahu kaifa ya Rasulullah. Dia orang tanya, ya Rasulullah, macam mana pula mengumpat ni lebih besar daripada zina? Maka kata Nabi SAW, innar rajula qad yazni wa yatub. Ada seorang lelaki, dia mungkin berzina, akhirnya dia bertaubat, fayatubullahu alaih. Allah terima taubat dia. Wa inna sahibal ghibah, adapun orang yang mengumpat, la yughfarulah, dia tidak akan diampunkan dosa dia mengumpat tu tadi, hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehingga orang yang dia umpat itu memaafkan kesalahan dia tadi. Tak pasal-pasal duk merangkak ke akhirat pergi cari orang yang kita mengumpat tadi. Tu yang dikatakan ada orang yang muflis di akhirat ni punca kerana orang lain dia muflis. Okey, punca kerana orang. Sebab tu disebut hadis bila Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis, hampa kenal kau siapa orang muflis ni? Sahabat kata, man laisa lahu dinarun wala dirhaman. Orang tak ada wang ringgit. Nabi kata, tak, orang muflis itu orang yang pergi ke akhirat yelek, kosong, tak ada pahala. Mana pergi pahalanya? Di dunia syatamu haula wa syatamu haula. Waktu kat dunia ni dia duk kutuk orang tu, dia kutuk orang ni, dia fitnah orang tu, dia fitnah orang ni, dia mengumpat orang tu, dia mengumpat orang ni. Pergi ke akhirat, semua kebaikannya ditransferkan kepada orang yang dia kutuk, fitnah, mengumpat tadi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dia tak ada pahala nak ditransfer? Maka kata Nabi SAW, dia ambil dosa orang tu dan ditempelkan pula pada buku catatan dia. Tak pasal-pasal orang panggil, tak ada kerja, cari kerja dan cari naas. Okay, so jauhilah kita daripada mengumpat. Cuma nanti insya-Allah pada minggu akan datang, kalau saya ingat, kalau saya tak ingat tolong ingatkan, ada tak mengumpat yang dibolehkan Ustaz? Kalau ada, kami nak pilih yang boleh tu. Okey, baik. Contohnya, okey, nanti minggu depan kita cerita ada tak yang masuk kategori mengumpat tapi bolehkan. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Ada soalan ke nak tanya? Kalau ada soalan lah. Ada? Tak. Ya. Banyak orang guna istilah bohong sunat. Bohong sunat. Okey. Sebenarnya tidak ada istilah bohong yang sunat. Okey, tidak ada istilah bohong sunat sebab sunat itu benda yang Nabi SAW yang syarak sebut, yang Nabi SAW buat. Cuma di sana kita katakan istilah bohong sunat tu bukan dari segi perbuatan tu ada tak. Tadi kita dah katakan bohong yang dibenarkan, tapi bukanlah bohong tu bohong sunat, tapi atas dasar kerana nak jaga hubungan sahaja, dan tidak pun dia masuk dalam kategori sunat sekalipun. Bahkan berbohong itu masuk dalam kategori yang tercela. Cuma dibolehkan, dibenarkan pada benda yang basic, yang sedikit. Adapun dalam benda-benda yang besar, abang dengan butang baju, dengan kain sampin, dengan songkok nak pergi mana? Pergi ke Kenduri hari ni dia orang minta jadi apa namanya, penyambut tetamu. Oh ya ke, rupanya dia nak pergi Siam nak kahwin. Baik. Kalau dia tipu tu tetap masuk dalam kategori yang berdosa juga kan. Baik. Baik pula. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Allah